Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam kepada anda bersama kami di TV dan Radio Wanita For You.fm. Selamat hari Jumaat. Selamat malam. Bukan malam Jumaat. Malam Jumaat semalam. Boleh jugalah. Selamat Jumaat malam kepada anda semua yang berada di rumah mungkin atau di pejabat ataupun di mana-mana saja sedang menyaksikan kami sekarang di TV dan Radio Wanita For You.fm untuk Kiran dan Ikhwan Show. Episod yang ke berapa entah, yang ke-20 ke, yang ke-18 ke, saya pun dah lost count dah. Tapi yang saya tengah confused ni, di manakah rakan tugas saya? Di manakah brother Ikhwan kita? Ikhwan, jika anda sedang menonton atau bukan anda sedang tidur, bangun Ikhwan. Bangun, bangun Ikhwan, bangun. Kita dah start ni Ikhwan. Dah start show dah live dah Ikhwan. Weh, mana mu weh? Abeko tak angkat weh. 2 kali Abeko. Bukan Abeko lah. Bos kita call 2 kali mu tak angkat pick up call ni. Nanti Abek sampai ke Ulu Kelang mu siap mu weh. Cari mu bawa urutan. Okey, ini malam kita ada topik yang cukup menarik untuk anda. Kita akan bercerita tentang COVID. COVID is real, guys. Okey, ramai yang dah dengar perkataan ni, COVID is real. Since last year pun sebenarnya, sejak bermulanya COVID kan. So, COVID is real. Itu topik utama kita malam. Tahulah, dah banyak orang cerita dah pun pasal COVID. Tapi kami ada special, kami bawakan tamu-tamu khas untuk anda pada malam ini. Tapi sebelum tu, tolonglah kepada tengah menonton sekarang ini, tolonglah share terlebih dahulu. Tolonglah komen juga. Tolong bagi tahu kawan-kawan. Boleh dengarkan pengalaman kawan-kawan kami yang terkena COVID. Okey. Kejap. Saya nak share kat sini. Kejap. Okey. Yang terkena COVID, yang berjuang nyawa melawan COVID dan selamat, alhamdulillah, syukur pada Allah. Anda boleh dengarkan kisah benar mereka sekejap lagi. Macam mana tu. Kita ada bekal juga sahabat saya, sifu saya dan juga 2 orang wanita yang telah pun berjaya melawan COVID dengan jayanya. Yap. Tak tahu apa cerita mereka, mungkin 50-50 ke, 70-30 ke, mungkin mereka dah nampak apa-apa, saya tak tahu. Itu semua akan ceritakan sebentar lagi oleh tamu-tamu kita yang dapat kami letakkan di Facebook dan juga di Instagram, di Twitter tadi. Siapakah tamu kita pada malam ini akan kami kenalkan sekejap lagi. Tapi sekarang ini, sebelum kita cari Ikhwan, cuba untuk di mana Ikhwan berada, di manakah dia menyuruh. Ini bukan gimmick memang digagal dikesan pada malam ini. Tapi tak apa, kita akan cuba juga mendapatkan beliau. Yang telah menonton, terima kasih banyak-banyak. Kejap tengok. Jangan lupa share. Siapa dah share, terima kasih. Yang belum share, saya nak bagi tahu anda, malam ini malam kita ada hadiah untuk anda daripada Dijoma. Thank you Dato' Dr. Azman Cheng. Ada 3 hadiah menarik untuk anda yang bernilai tinggi. Bukan hadiah murah-murah, bukan hadiah RM10, RM20, tak ada. Ini hadiah lebih mahal daripada itu untuk anda. InsyaAllah kami akan berikan dalam segmen-segmen yang seterusnya. Takkan nak bagi sekali kan? Banyak hadiah, kita bagi ikut segmen. Okey? Jadi tugas anda adalah untuk share macam ni. Muhammad Faizal Wahid. Awal dia komen ni. Assalamualaikum. COVID itu benar. Saya sekeluarga baru dijangkiti, dia kata. Nampak? Belum kita buka topik sepenuhnya lagi. Dah ada orang cerita kat sini dah. COVID itu benar dan dah ada orang mengaku kena pun. Bukan kita nak suka, tidak. Bukan nak kata, kena ke? Tidak. Kita mungkin nak dengarkan cerita dia sebab awak pertama komen. Nanti kita akan cuba juga invite Faizal Wahid untuk masuk sekali dalam segmen 2 atau 3 nanti untuk bersama-sama dengan kita untuk bercerita pasal bagaimanakah beliau dan keluarga telah dijangkiti. Yang sedang menonton, tolong share. Jangan lupa, tolong share. Kami nak update ni tentang COVID hari ini. Ramai yang dah happy, ramai yang dah keluar berjalan, pergi holiday. Sekarang ni semua tengah menggigil-gigil ni. Tunggu bilakah akan dibukanya sempadan-sempadan negeri itu. Supaya anda boleh terus berentasi sempadan. Yang nak balik kampung, tak apa. Maybe nak jumpa ayah bonda lama tak jumpa kan. Saya tak apa, mak saya kat rumah aja. Saya tak rasa apa anda rasa. Saya faham. Ramai yang kata nak balik kampung, tak sabar-sabar nak jumpa family. Itu bagus, alhamdulillah. Tapi kalau yang macam jenis yang nak tak sabar-sabar nak pergi holiday tu, yang itu apa kata, anda tahan dululah. Anda punya nafsu nak pergi holiday tu, fikirkan dulu, tengok kawasan tu selamat atau tidak, berapa kes COVID dekat situ, apa ceritanya, berapa jangkitannya, selamat atau tidak. Kalau ada family ramai-ramai tu, kau boleh tahan dulu. Macam Langkawi minggu lepas, flight full house. Kat airport saya tengok duduk ada jarak-jarak. Adalah pangkah dekat tengah tu. Kau duduk sana, ni kosong. Kau duduk sini. Tapi dalam kapal terbang, apa cerita? Hello. Dah ada orang. Macam mana? Macam mana punya SOP tu? Wallahu a'lam bisawab. Kami doakan anda selamat. Walaupun bergembira, jaga SOP, kami faham. Semoga anda semua selamat. Anda semua balik
pergi dan balik dengan selamat tanpa sebarang masalah, tanpa sebarang penyakit. Amin. Okey, lagi satu pasal sampah. Kecoh juga minggu lepas. Oh, sampah berplastik lah. Apa cerita? Oi, tahulah lama tak keluar pergi holiday. Janganlah lupa diri. Jagalah. SOP kena jaga. Kebersihan pun kena jaga. Oh, ingat 6 bulan tak ada orang kat Langkawi. Itu sampah dah tak ada lah. So, korang buang sampah sesuka hati lah. Biar sampah banyak balik kat Langkawi lah. Nanti katalah, oh nanti orang kerja sampah tak ada kerja pula. Tak payah nak buat ayat-ayat macam tu. Tolong Kang, rotan je orang. Please, jangan nak ngada-ngada nak buat. Tak mau. Kita tak mau dengar ayat macam tu. So, kalau anda pergi holiday, tolonglah. Jaga kebersihan, jaga keselamatan. Itu dua benda yang paling penting. Diri anda dan juga anak-anak. Bergembira lantaklah. Anda banyak duit nak pergi holiday. Pergilah. Tak ada masalah. Kerajaan pun dah bagi kan. Orang sana pun insyaAllah dapat rezeki juga. Tapi jaga keselamatan. Itu je. Kalau rasa tak payah pergi, tak payah pergilah. Rasa demam ke apa, tak payah pergi. Hari ni COVID berapa? 14,000. 14,000. Selangor masih juara, 2,000 lebih. Hari tu Sarawak juara. Sarawak dah jatuh tempat ke berapa ni? Johor. Sarawak tempat kedua. 1,800. Johor masih tinggi. Perak masih tinggi. Pulau Pinang juga masih tinggi. Kedah pun agak tinggi juga. Jadi berhati-hatilah kalau anda berada di kawasan tersebut. Pastikan anda cek dulu kawasan itu selamat ataupun tidak untuk anda masuk. Okey, Selangor. Hari tu dah turun. Dah dapat pingat perak. Tiba-tiba jadi pingat emas balik. Tak dah syok lah. Ni admin. Mana Ikuan ni? Tak jumpa lagi Admin. Jawab dekat chat tu mana Ikuan. Ikuan tak dapat dijumpai lagi ke? Saya kena bebel seorang-seorang malam ni. Oh, Ikuan tak ada katanya. Tak apalah Ikuan. Kalau kawan-kawan Ikuan nampak ni, tolong tolong call Ikuan, bagi tahu dia, Ikuan, Kiran cari kau. Kiran cari. Ini tengah komen. Siapa pergi tengah komen, terima kasih banyak-banyak. Yang jangan lupa share. Tolonglah share. Tolong share juga pada kawan anda, bagi tahu malam ni kita nak cerita pasal COVID, pengalaman pesakit COVID, pengalaman mereka bertarung nyawa dengan COVID-19. Ini bukan setakat stage 1, stage 2 yang batuk tak ada. Kuanting kat rumah tak ada. Ini cerita berat. Ini cerita yang level 5 yang bertarung dengan nyawa sehabis-habisnya untuk melawan dengan COVID. Itu semenjak lagi. Tapi sekarang satu lagi kisah panas dekat Malaysia ni adalah berkenaan dengan pendakwah. 2 orang pendakwah. Anda semua tahulah pendakwah-pendakwah itu yang mana kan? Anda semua dah baca dekat Facebook ada, dekat surat khabar semua ada keluar. Ramai cerita. Jadi saya tengok ramailah netizen kita berperang dekat ruangan komen. Yang itu kata ini, yang ini kata itu, belum dibuktikan bersalah. Oh, kenapa sebarkan video? Oh, yang ini pula kata, itulah dia berperwatakan alim dan sebagainya. Tapi di belakang tabir begitu. Panjang cerita dia. Dan kita tergelak juga tengok komen netizen ni kan, macam-macam cerita. Tapi tak apalah. Itu masing-masing punya pendapat, masing-masing punya pemikiran, masing-masing punya sokongan. Sokong sini ke, sokong sana. Kita biarkan pihak polis membuat siasatan. Tunggulah sampai apakah keputusannya nanti. Jangan sampai yang menyebut-menyebut ni pula masuk penjara pun pening kepala juga. Yang dituduh mungkin tak ada kena apa-apa. Yang ni pula kena, yang tu pula kena. Peninglah kepala. Ini bukan benda main-main kan. Ini benda besar. Jadi bertenang bila komen. Kalau boleh relax, chill. Tak payah gaduh dekat situ. Okay? Kita doakan terbaik untuk mereka berdua lah. Alright. Dan sekarang ni, saya rasa Ikuan mungkin tak dapat jumpai lagi. Jadi kita akan terus saja ke break kita yang pertama. Tapi sebelum itu, saya nak menjemput masuk dulu kita punya tetamu-tetamu pada hari ini. Ada 3 orang tetamu kita pada hari ini. Admin kalau boleh masukkan dulu seorang-seorang siapa yang ada, yang dah ready itu kita kenalkan dulu sebelum kita borak sekejap lagi. Yang pertama akan dimasukkan adalah ni dia. Abang Najman kita. My Sifu. Hai, hilang dah. Man? Oh, betul dia buat ilmu lah malam ni. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, lagi satu. Apa lagi kita minta tamu admin? Kasih masuk. Puan Murni. Ni Puan Nolia Abu Bakar. Assalamualaikum Puan. Tak dengar pula suara Puan. Puan? Suara sorry. Okay. Dah. Tu dia Puan Nolia Abu Bakar dan juga Waalaikumsalam. Seorang lagi tamu kita, Puan Murni Lestari. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Puan Murni, kat mana tu? Macam mendung ni kawasan rumah tu. Tu Pahat Johor. Abang Najman pun dekat Johor juga. Puan Nolia kita kat mana? Kat Puncak Alam. Puncak Alam. Kita ada Kelang, kita ada Puncak Alam, kita ada Johor Bahru, kita juga ada Batu Pahat. Ini adalah tetamu kita pada malam ini. Najman, Abang Najman kita, Puan Murni dan juga Puan Nolia yang akan berbicara tentang COVID is real. Ini pengalaman 3 orang tamu kita, pengalaman sebenar mereka, bukan dibuat-buat, bukan cerita dongeng, bukan cerita orang.
tapi cerita mereka bertiga sendiri. Anda akan dengarkan sebentar lagi bila kita balik daripada rehat. Saya nak berehat sekejap, nak minum air. Abang Najman, Puan Nolia, Puan Muni, kita akan berjumpa dalam masa 30 saat daripada sekarang. COVID is real, guys. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kepada yang menonton, terima kasih anda share, terima kasih anda komen. Kita dah pun bersama dengan Ikhwanto, Mr. Pengacara late dia kata. Abel dah telefon polis, mu tahu tak? Abel dah telefon polis kat Bukit Aman tadi, tolong pergi ke UK Perdana, cari budak nama Ikhwan. Hilang, dihilang dia dah hilang. Selesai kerja, dan ini sebenarnya udara dari dalam kereta, dan walau macam mana pun saya tetap ingin ikut udara sebab hari ni saya tahu ada tetamu-tetamu istimewa. Selain daripada itu kita juga ada Abang Najman, seorang legenda yang saya pernah kagum, tapi saya ni jarang bertemu beliau, tapi hari ni saya bersyukur sebab ada beliau. Walaupun saya lambat, saya tetap nak ada juga dalam program Kiran dan Ikhwan Show. Tak apa Ikhwan, mu dimaafkan, tak ada masalah. Okey, masuk je Ikhwan ni. Ikhwan tahu kan topik kita apa? Okey, kita dah bagi Abel dah membebel lagi dah pasal COVID lah, pasal pendakwah sana lah, pasal orang buang sampah kat Langkawi lah, orang pergi holiday lupa diri lah. Dah penat dah membebel, tak apa. Sekarang ni kita mulakan terus kita punya segmen pada malam ini. Kita berbual-bual terlebih dahulu, kita simpan Abang Najman kejap. Sebab Abang Najman dia kena berehat. Abang Najman nampak kondisi dia pun agak belum 100% pulih lagi. Abang Najman baru je lepas keluar dari hospital sebenarnya. Tapi terima kasih banyak-banyak Abang Najman tetap juga nak on air bersama kami pada malam ini, walaupun ada check up, walaupun mengalami sedikit kesukaran, tapi tetap juga ada semangat nak bercerita pengalaman tu. Jadi Abang Najman, kita bagi Abang Najman rehat sekejap Abang Najman kita bagi Abang Najman dekat waiting room sekejap. Kita berbual-bual dengan Puan Muni dan juga Puan Nolia Abu Bakar. Ikhwan, silakan Ikhwan. Mu jangan drive pula, duduk diam-diam kat situ. Tak nampak muka dia. Mana muka dia? Baik. Okey, Abel dengar jelas Puan. Jelas okey. Tak ada torchlight kau, torchlight. Pastikan kita kena gelap ke? Ada okey? Boleh lah. Kita macam buat cerita seram lah rasanya. Okey. Dah jangan bebel lagi. Okey. Kita mulakan. Kita main topik malam ni. Pada anda menonton, tolong share cepat-cepat untuk mengetahui kisah pesakit-pesakit COVID, kisah sebenar. COVID is real. Kita sama dengan Puan Nolia Abu Bakar terlebih dahulu. Okey, Puan Nolia, ceritakan sedikit sebanyak bagaimana kisahnya Puan Nolia dan juga COVID itu. Okay, saya sebenarnya mula-mula kena tu dalam berjaga-jaga lah. Maksudnya memang sentiasa duduk kat rumah saja, tak keluar ikut SOP bagai semua. Tapi tiba-tiba nak ditakdirkan bila anak saya sakit, anak perempuan sakit. Halo? Yap. Anak perempuan sakit. Anak perempuan sakit, lepas terpaksa dah kita syak rasa macam COVID kan. So terpaksa bawa ke hospital Shah Alam lah yang terdekat. So bila dah bawa ke sana, keluar masuk tak dapat detect sakit apa. Sampai masuk emergency lah. Masuk dekat emergency, ambil darah, check x-ray bagai semua, tak dapat detect. Lepas tu 2-3 kali jugalah masuk emergency. And then masa tu lah saya rasa mungkin terdedah kepada pesakit COVID yang lain kan. Rupanya saya bawa dia, bila dah tak ada pilihan, saya bawa dia ke Avicenna Hospital. Masa tu baru detect yang dia rupanya denggi. Bila denggi, masuk ke ward denggi, kisahnya lah. Lepas tu saya memang sebab dia anak perempuan seorang, so saya yang kena jaga.
Lepas tu bila dah masuk situ sampai apa ni, dia keluar daripada ward dalam 3 hari 4 hari macam tu, saya tarikh untuk dapatkan vaksin yang kedua. Saya pergi dapatkan vaksin kedua pada 15 hari bulan. 15 hari bulan, 16 hari bulan saya kena demam teruk. Allah. Saya ingatkan itu adalah simptom akibat daripada apa tu? Vaksin. Kan kita ambil vaksin kan ada kesan sampingan kan. So ingat itulah. 18 hari bulan makin teruk. So anak suruh pergi buat check apa ni? Check COVID lah, swab test. So saya pergi ke klinik aja. Pergi klinik mula-mula ambil apa ni yang apa biasa tu apa dia panggil apa? Satu PCR, satu lagi RTK tu. So tak ingat dah. Saya pun tak pernah ingat. Lepas tu bila dah ambil yang itu immediate dapat tahu positif. Lepas tu terus buat yang apa ni PCR 2 hari. Masa tu hari raya haji lah. Hari raya haji hospital call suruh pergi ke hospital. Itulah kisah dia bermula. Dan waktu tu saya dah tak boleh bernafas dengan betul. Demam saya dah 39 lebih. Memang dah orang kata apa dah semput sangatlah. Lepas tu pergi ke CAC. CAC apa ni? Mana Bestari Jaya. Bestari Jaya. Lepas tu kat situ juga di ambulan bawa ke hospital lah. Jadi Puan Nolia ketika itu seteruk mana daripada mula masuk hospital tu, berapa lama dan kalau boleh kami tahu sampai level mana kena COVID tu? Dia ada dia punya stage kan? Masa sampai ke 5 kan? Betul. Masa sampai ke CAC tu saya dah tak boleh bernafas. Lepas tu saya dah dibagi oksigen. Lepas tu tunggu ambulan bawa ke Selayang lah hari yang sama juga. And sampai sana saya dimaklumkan yang itu dah stage 4. So masuk ke masuk hospital Selayang. Hospital Selayang hari itulah hari pertama hospital tu dinaikkan pada hospital COVID. So waktu itulah saya masuk emergency. Sebelum tu dia terima pesakit lain kan, tapi hari tu antara yang terawal lah kena COVID sebenarnya. Yang pertama lah masuk. Bukan. Hospital Selayang yang sebelum tu dia terima orang Nandung ke orang Salin ke, tapi hari tu memang dia orang dah tak terima lagi dah. Dia orang pindahkan semua dah. Tutup untuk COVID lah. Yes, khas untuk COVID. Jadi waktu tu memang agak apa dia Kiran? Ketika sampai tu keadaan Puan yang dah level 4 tu, saya tak pernah tengok lah orang level 4 COVID ni macam mana kan. Apa jadi? Puan boleh berjalan lagi ke ataupun dah memang tak boleh bergerak ke? Macam mana level 4 tu? Bergerak boleh tapi memang tak daya sangat lah sebab kita dah macam pernafasan tu agak pendek. Bila you nafas tu you macam tak habis tau. Lepas tu dalam orang kata dalam hidung, dalam tekak tu dah rasa yang tak kena lah. Lepas tu kita pula rasa panas badan, demam semua kan. So itu yang tapi bila sampai ke emergency, masuk ke Selayang pun kita masuk ke ward emergency dulu. Dekat situ pun dah terlalu ramai sangat pack. Sampai katil pun kita dah guna yang canvas punya katil. So lagi rasa orang kata stres dia tu lah. Memang tak dapat nak bayangkan sebab sebelah kita pun mungkin ada yang meninggal semua kan. So itu situasi yang menyeramkan jugalah masa masuk ke Baik, okey. Okey, saya nak tanya Puan Nolia sendiri. Macam simptom, ini mengenai simptom sebabnya kadang-kadang ramai yang terkeliru simptom ni sendiri yang mana
Contoh macam tekak tu tak selesa. Tekak tu dia macam mana? Dia mengalami kegatalan ke ataupun dia macam sakit ke ataupun macam mana? Macam saya dia macam ni tau. Dia sebab dia lain orang lain kena dia. Macam saya dia attack kepala dulu. Dia demam tu demam yang tinggi dan you rasa macam nak matilah. Macam tu. Dia memang dah tak boleh nak buat apa dah. Rasa macam nak pecah kepala tu. Dan setengah orang dia attack dekat tekak dulu. Saya tak. Saya tekak semua okey. Tapi kepala tu macam orang kata apa macam nak pecah lah. Dengan telinga kita bengang. So dan badan sakit. Badan habis semua dia attack sendi-sendi semualah. So masa tu memang tak ingat lain lah, memang ingat mati je. Masa tu dah tak dapat bayang benda lain dah. Dengar tu apa yang berlaku pada Puan Nulia, macam mana dia attack kepala, attack telinga, attack macam-macam sampai susah nak bernafas antara kes-kes awal COVID. Itu berlaku pada Puan Nulia. Mungkin simptom tak sama dengan Puan Muni juga. Kita kembali kepada Puan Muni Lestari pula. Mari Puan Muni pula cerita bagaimana terjadinya COVID itu pada Puan Muni terkena dan apa pula simptom-simptom yang ada pada Puan Muni. Ini beramai tengah tengok nak tahu ni apakah kisah-kisah sebenar ni. Ini pengalaman sebenar. Ini bukan cerita orang, bukan cerita kawan rumah sebelah. Tak ada. Ini pengalaman sebenar Puan Muni. Silakan. Okey. Assalamualaikum. Saya disahkan kena COVID tu pada 30 hari bulan. Pada 26 hari bulan sebenarnya ada kawan sekerja lah satu office dah didapati positif. Jadi kami semua satu office ni kena buat swab test. So 27 hari bulan tu kami semua beramai-ramai lah buat swab test. Jadi saya tunggu sebenarnya, tapi memang sebenarnya saya dah demam panas. Sebenarnya saya punya simptom ni dah 2 minggu awal. 2 minggu awal saya dah demam, saya dah muntah-muntah, dah cirit-birit, badan bisa tu memang tak boleh nak cakap lah. Jadi ada batuk sekali-sekala tu. Jadi tapi kita tak boleh nak katakan pada ketika itu kalau you tak jadi kontak rapat, you tak boleh buat swab test. Jadi kita ni masa saya kena bulan 12. Jadi walaupun kita ada simptom-simptom itu, tapi kita tidak dibenarkan. Kita tak dapat nak buat swab test. Bila kita nak pergi kan, ada kontak rapat? Tak ada. Okey, tak payah. So sampailah kawan saya sekerja tu kena swab test dan didapati positif. Then kami beramai-ramai lah pergi buat swab test. Then 27 hari bulan. Saya menunggu sebab kita ni bila dah macam ni memang berdoa lah. Moga-moga negatif kan. Masih lagi nak denial kan. So ini demam biasa apa semua kan. Saya tunggu 28 hari bulan tak ada berita. So diorang kata okey, tunggu 48 jam lah. Okey, tunggu 29. So saya pun cakap dengan anak, ini ibu rasanya bukan COVID lah ni sebab tak ada. Sebab biasanya kalau pusat kesihatan daerah tu bila positif dia akan bagi tahu terus kan. Jadi saya diberitahu antara 48 jam tu ke 72 jam. Malam 29, malam 30 tu saya diberitahu dalam pukul 10 lebih ke gitu. Dia kata puan dia dapat positif. Dia kata tapi minta maaf dia orang sebab terlalu ramai orang kena, dia tak sempat nak buat follow up. Jadi masa tu baru dia kata okey saya kena COVID. Dia kata okey sedia. Dia kata nanti ambulans datang. Tapi masa tu saya memang dah collapse, badan dah panas sangat, badan dah besar sangat, dah tak boleh nak cakap apa. Saya kata okey, saya cakap dengan anak-anak kan, tolonglah siap-siapkan beg ibu nak kena bawa pergi hospital. Masa tu memang kita rasa macam dah berserah kepada Allah 100%. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, hasbunallahi wa ni'mal wakil. Itu je yang kita sebut-sebutkan kan. Jadi ambulans tunggu daripada 30 pagi tu tak sampai. Last saya dapat call pukul 1 pagi, 1 hari bulan. So dia kata dia dah ada depan rumah. So saya pun naik ambulans, saya dah tak fikir apa lagi dah. Saya cakap dengan anak saya, okey ibu pergi hospital, korang jagalah diri macam-macam mana kan. Jadi saya pergi naik ambulans, lepas tu dia pick up ada seorang lagi. Saya sampai di hospital pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi saya dah tak boleh nak jalan. So dia bagi
ward penuh masa tu. Jadi saya dapat katil yang di tepi pintu nak keluar ward tu. Lepas tu dalam sejam lepas tu doktor datang dia periksa saya dah tak boleh, saya antara ingat dan lupa. Ingat lupa gitu. So dia bagi saya terus bagi oksigen, dia bagi saya katil yang paling dekat dengan doktor observation dekat red zone. Katil tu memang katil pertama yang kalau doktor ataupun nurses tu dia akan tengok lah. So saya duduk di situ dengan oksigen, dengan badan yang sakit, apa semua, bisa badan, kita tak boleh turun pun sebab doktor takut kita collapse kan. Jadi cumanya 1 minggu kalau tanya dengan saya sekarang ni apa berlaku dalam masa 1 minggu tu, saya boleh kata saya tak berapa ingat. 1 minggu tu memang saya tak berapa ingat apa yang berlaku. Yang saya boleh okey, kita nampak okey. Bila waktu solat kita bangun, tayamum, solat. Lepas tu tidur. Lepas tu baring je. Nak tidur pun tidur macam bila terlelap lah sebab badan kita bisa kan. Kita nak tidur pun kata orang tu boleh tak boleh. Kalau kata orang mungkin dah terlalu penat sangat, kita tertidur lah. Jadi doktor dia bagi oksigen yang tinggi jugalah dosnya. Jadi dia bagi dia bagi masukkan drip, masukkan ubat apa semua for 1 week. Then lepas tu saya rasa macam badan saya boleh recover. Saya boleh start pergi ke bilik air sendiri dengan kita oksigen tu kita offkan sekejap. Saya boleh offkan sekejap lah after 1 week. Masa 1 minggu tu memang kita itu je lah. Tapi lepas 1 minggu tu saya rasa badan segar sikit, boleh pergi mandi apa semua kan. Then tapi unfortunately sebenarnya masa dalam tu every now and then kita kena ambil doktor akan ambil x-ray, doktor akan ambil blood test tu every day. Kadang pagi, malam, macam kalau nak katakan saya punya badan ni dia punya lebam dia dah tak tahulah kira macam kat lengan ni cocok semualah nak ambil ya. Tak dapat kat kiri pergi ke kanan, tak dapat dekat jari pergi kat lengan dekat itu kan. Jadi tapi alhamdulillah badan saya nampak ada pemulihan. Walau bagaimanapun bila doktor tu duduk datang jumpa saya. Lepas tu dia termenung. Saya kata kenapa doktor? Dia kata I wonder, dia kata whether to intubate you or not gitu. Lepas tu saya kata kenapa? Saya macam ni dah. Dia kata sebab x-ray you worsen dia kata. You punya paru-paru dah penuh dah ketih dia kata. Lepas tu saya kata sabarlah doktor, bagi saya peluang saya kata. Sebab saya boleh jalan walaupun dengan oksigen. Saya kata boleh lah saya boleh pergi toilet sendiri apa semua kan masa tu. Tapi dia kata looking at your condition, dia kata physical condition, dia kata memang macam contradict dengan saya punya x-ray punya result dengan blood test saya punya result. Saya kata tak apa, itu blood test tak apa, tapi yang penting physical pada saya kan. So saya pun minta masa tu anak saya pun semua kena quarantine kan dalam 1 minggu tu. Jadi tak boleh lah nak hantar apa, tapi selepas diorang quarantine saya minta dia hantar. You hantar kan semua lemon lah apa segala bagai lah yang orang yang bagi petua-petua tu semua saya apply. Jadi lama-lama badan saya nampak bertambah sihat walaupun tak ada perkembangan positif dari segi x-ray dengan blood test. Tapi alhamdulillah saya punya fizikal bertambah kuat lah. Tak adalah kata orang tu bedridden ke apa benda. Jadi saya rasa macam sampai saya dengan oksigen tu sampai minggu ketiga. Jadi total minggu tu berapa Puan Muni? Berapa lama masa daripada mula kena sampailah keluar hospital kalau ingat balik? Saya ditahan di hospital 26 hari. 26 hari di hospital. 26 hari. Ya.
Dan saya keluar sebenarnya kalau tengok, saya keluar dengan, saya masuk dengan stage 5 dan saya keluar dalam stage 3A. It's not maknanya saya tak lagi sembuh, tetapi mengikut doktor saya tidak menjangkitkan COVID tu pada orang lain. Jadi ward pun penuh, dia kata, lepas tu dia tengok condition saya okey walaupun masih lagi dekat stage 3A. Jadi dia relieve saya, dia bagi keluar. Dia kata tapi duduk kat rumah je. So saya dapat, lepas tu doktor bagi MC saya 2 minggu. Duduk kat rumah. Dengan keadaan tu saya okey, pulih lah apa, alhamdulillah. Saya semakin pulih. Dan saya disahkan bebas COVID pada 14 hari bulan Mac 2021. So walaupun 26 hari di hospital Itu Puan Munir 26 hari di hospital. Puan Nulia pula, ingat tak berapa lama masa dia ambil untuk daripada mula sampai habis COVID tu hilang daripada badan? Suara tak dengar. Mikrofon Puan Nulia. Mikrofon off. Kena ulang balik. Sorry. Okay. So saya memang taklah selama Puan Murni sebab dalam keadaan hospital penuh, kita memang tak tahu Puan Murni kena bila rasa macam 26 hari tu lama benar duduk hospital. Saya dimasukkan ke hospital 1 hari bulan 12. Saya keluar hospital 26 hari bulan 12. Tahun bulan 12. Masa tu tak kritikal lagi lah keadaan COVID kita. Okey, saya masuk pada tak dengar suara. Waktu tu belum tak ini sangat lah maksudnya. Sekarang ni hospital terlampau penuh jadi tak ada, dia total. Kita nak total bahasa berapa lama tu daripada mula kena sampailah dikatakan bebas COVID tu. Kalau masih ingat lagi, berapa bulan ke, berapa minggu ke? Berapa hari? Okay. Tak clear. Okay. Hello? Okey, tak apa. Kalau tak clear, kita break kejap. Ini mungkin ada masalah internet, Ikhwan. Kita berehat ketika kita kembali. Kejap lagi bersama dengan ada Puan Nulia, ada Munir. Kita akan kembalikan Abang Najman kita dan juga tetamu kita yang berada di ruangan komen. Faizal tu insyaAllah dia kata nak cerita juga. Kita try bawa dia masuk sekali. Alright, kita break sekejap. Kembali bersama kami sekejap lagi. Kira di Kuan Show. Wan, masuk. Yes, anda kembali lagi bersama dengan Kiran dan juga Ikhwan Show. Terima kasih kepada anda. Yang penting jangan lupa untuk kongsikan, maknanya share video kami. Kalau ada sebarang komen, kalau kata anda nak bersama-sama dengan kami untuk malam ini, nak kongsikan pengalaman anda mengenai COVID ni, anda boleh saja sertai kami Kiran dan juga Ikhwan Show. Dan selain daripada itu juga, bersama dengan kami kita ada tetamu istimewa hari ini. Mereka-mereka yang orang kata ada pengalaman dengan COVID ni sendiri. Jadi kita nak tanya macam tadi kita ada Puan Muni, Puan Nulia. Sekarang ni kita bawa Abang Najman yang kalau kita dapat perhatikan sekarang ini keadaan beliau masih lagi orang kata belum lagi recover sepenuhnya. So kita ini long COVID Abang Najman kan? Ini Abang Najman, kita nak dengarkan pengalaman. So, Abang okey bang, boleh bercerita bang sikit-sikit boleh Abang Najman, silakan bang. Mikrofon. Dengar bang.
Jom, mic-mu dah okey. Alamak. Abang Najman mikrofon ada masalah ni. Cuba cakap bang. Okey kot. Oh. Try. Okey. Okey tak? Try. Cuba cakap bang. Abang atau mungkin ada masalah dengan abang pakai headphone boleh pakai headphone. Oh, kita ada rasa mikrofon ni Kiran. Bro, kita ada masalah dengan bro punya mikrofon lah bro. Bila Abang Najman on mikrofon saja bunyi bising kan? Ikuan dengar tak bunyi bising? Ya, dia ada macam noise kat situ. Alamak. Macam mana nak dengar cerita Abang Najman ni? Masalah mikrofon pula dah. Jap. Cuba tunggu jap. Abang Najman cerita ni best ni. Seriously, cerita the best. Okey, kita masukkan dulu Faizal. Betul. Faizal tadi dia first kali komen dekat kita masa saya buat mula tadi kita open the show. Dia komen, dia kata dia baru je kena dan keluarganya pun dah terkena. Faizal Wahid mana dia? Ini dia Mr. Presidente anak Selangor ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhiran. Boleh dengar? Boleh. Dengar. Okey. Yalah. Okey, kejap. Masih tadi kata lagi. Masih bergelang lagi ni. Masih dalam kuarantin ni. Saya nak ceritakan tentang kisah saya dijangkiti COVID ni lah. Untuk semualah, untuk share. Kebetulan saya terkesima sebab apa tengok rancangan ni memang sesuai lah untuk tontonan semua lah kan. Kita tengok sekarang ni beribu-ribu orang dijangkiti kan. Saya pun tak lepas daripada dijangkiti walaupun saya dah lengkap. Hello. Faizal dah berapa lama dah kena? Dah berapa hari dah kena? Dah disahkan positif ni? Okey, saya dah disahkan positif pada 21 hari bulan. Baru je ni. Kira baru 3 hari lah. Baru 3 hari. Kisahnya hari Sabtu ialah saya melawat ibu mertua saya dia di Alamega Jaya. Di situlah bermula episod saya dijangkiti lah. Sebab kita pun tak tahu COVID ni ada di mana-mana. Sebenarnya yalah, di rumah belah mertua kakak ipar dia ada gerai meniaga kan, dia biasa. Mungkin yalah waktu kat situ lah mungkin dijangkiti oleh mungkin kakak ipar atau mak mertua. Jadi hari Sabtu tu kami bermalam di sana. Malam di sana pada Sabtu, balik pada hari Ahad pagi. Tak ada simptom. Memang mak mertua pun tak ada simptom, tak ada apa benda kan, apa semua kan. Tapi itulah, COVID tu adalah benar. Dalam set mata pada hari Ahad petang tu dah mak mertua dah start demam lah kan. Dah start demam. Jadi bila Ahad malam tu kita kira Ahad pagi tu memang kita orang dah balik lah. Kita bermalam Sabtu. Ni dah kira berapa hari dah Faizal? Sejak mak tu kena sampai hari ni kira dah 4 hari lah. Lebih kurang lah dalam masa 4 hari lah kan. Awak hanya bermalam satu malam di rumah mak mertua yang positif dan bila balik rumah awak sekeluarga pula kena COVID sekarang ni, betul? Anak saya yang demam dulu. So bila anak saya demam, hari Ahad malam tu, pagi Isnin saya buat swab test kit lah. Saya buat swab test kit. Tapi waktu tu swab test kit anak saya seorang positif. Jadi wife saya dan anak sulung negatif. Jadi saya pun risau lah kan, macam mana nak buat ni.
kita terus pergi ke KKM, klinik Seksyen 19 Shah Alam dan swab test semula lah. Jadi keputusan dia lambat jugalah dalam 2-3 hari. Jadi kat situ kami dah kuarantin. Kuarantin apa semua. Dan pada hari Senin sebelum tu, mak mentua dah disahkan positif dulu dan terus dibawa ke MAEP. Jadi bila dalam proses tunggu ni dalam satu rumah mak mentua tu memang semua positif. Okey, sekarang ni jadi, awak dekat rumah Faizal. Sekarang ni awak dekat rumah. Saya seorang ni sebenarnya bila dah disahkan anak saya mula-mula disahkan awal anak bungsu saya. Jadi dia dulu pergi ke MAEP bersama dengan mak saudara dia, kan? Lepas tu saya dengan wife dengan anak sulung kuarantin kat rumah sementara menunggu result. Tapi sekarang ni semua dah ada dekat MAEP. Awak seorang je kat rumah lah pula je tak? Saya sebab sebenarnya anak sulung saya demam panas. Sepatutnya dia result tu dia tahap 1, saya wife dengan anak dia tahap 1, tapi anak saya yang sulung tahap 2 dia demam. Dia kena stay. Saya wife saya terpaksa ikut lah. Jadi saya stay kat rumah. Jadi tak ada siapa nak jaga kan. Yalah. Jadi itu yang berlaku lah kerana apa Wan? Macam kita nampak sekarang kita tengah kuarantin kan, betul? Ya. Macam saya tadi tengah kuarantin. Line tadi Brother Faizal, kita memang dah divaksin ke 2 dos? Okey. Itulah yalah. Nak dikatakan saya memang 2 dos komplit. Semua dalam keluarga saya semua yang positif semua lengkap 2 dos vaksin. Semua lengkap. Memang yalah kita tak tahu nak cakap mana lah. Pesanan saya untuk diri saya dan untuk semualah. Jika walaupun jumpa saudara ke apa ke, jika andai ada demam ke apa semua kan, batuk ke, kita berhati-hatilah. Sebab apa? Yalah, waktu-waktu sekarang ni COVID tak nampak. Jadi walaupun saya selama ni saya fikir 2 dos kita tak dijangkiti kan. Tapi yalah, tengok betapa sukarnya. Ya, betapa sukarnya kita lihat anak, ibu mertua, pak mertua, isteri saya kan, yang sedang dirawat di MAEP dan saya seorang kuarantin kan. Memang sebenarnya memang sakit sangat lah. Memang sakit sangat. Jadi itulah kita kena ingat walaupun dah kena 2 dos, dah dapat vaksin 2 dos, kalau nak melawat saudara mara tu kalau boleh kita tanyalah keadaan kesihatan orang-orang dekat sana dulu. Kalau ada yang demam ke apa ke, make sure pergi check dulu, make sure dapatkan result daripada test tersebut. Dan ya kita faham Faizal pergi tadi sebab mak mertua. Yalah, bila mak mertua demam, of course lah risau kan, isteri mesti risau. Faizal sebagai suami pula mesti kena bawa isteri pergi tengok mak mertua kan. Kita pun tak tahu rupa-rupanya mak mertua tu kena COVID, dah ditakdirkan. Dan sekarang ni seluruh keluarga pun dah kena. Jadi kita doakanlah semoga taklah sampai ke level yang tinggi-tinggi. Semoga 1 atau 2 setakat batuk demam, lepas tu insyaAllah akan baiklah kan. Faizal, jangan muka sedih Faizal. Ingat kita kena kuat. Walaupun tahulah anak semua jauh kan, kita kena kuat. Kita kena positif. Kalau kita positif, body kita kuat, COVID pun takut. Kalau kita tahu awak sedih kan. Tapi kalau kita kuat, insyaAllah COVID pun akan lari, dia pun akan takut. Keluarga pun nak awak kuat sekarang ni. Keluarga tak nak tengok awak sedih, awak kena jadi ketua keluarga, awak kena kuat. Abang Najman tengok steady je. Walaupun baru keluar tak dapat tengok. Abang Najman masih bersemangat, masih bertenaga. Dia kata, I power Kiran. Boleh je online, tak ada masalah live. Abang Najman. Live dengan kita pakai Kiran tiup kat hidung. Oksigen. Alamak. Abang Najman ada masalah ni lah Abang Najman. Mikrofon lah. Every time Abang Najman cakap aja, dia jadi macam bunyi pra. Phone panas sangat. Gitu. Phone panas sangat. Habis macam mana nak borak Abang Najman ni kan? Tak dapat nak borak lah. Abang macam CD rosak.
Macam ni Kuan. Saya okey bang. Nampaknya Puan, saya rasa Abang Najman tak dapat nak kena interview malam ni. Aduh, hai, ada masalah mikrofon lah bang. Okey, kejap. Kejap tuan-tuan perempuan yang tengah menonton, kejap kita cuba selesaikan masalah. Biasalah kalau online ni macam ni lah ceritanya Faizal kan. Faizal punya okey Faizal kan? Tak masalah tak ada masalah. Tak nak muka sedih lagi tu. Kita kata muka kena ceria. Bukan saja ceria kata nak ni poyo-poyo. Tidak, at least positif lah. Think positif kan. Kita pun dah kenal lama juga benda. Saya kenal Faizal ni pendukung bola sepak. Saya tahu kawan-kawan pun ramai bagi semangat dekat dia. Ramai hantar mesej, ramai call bagi semangat kan. Ya. Kawan yang bagi semangat. Saya baru lepas makan ni apa, ubat batuk sesama. Oh, patutlah lemau je. Yelah, kadang-kadang Kuan kita ni Kita kacau dia lagi Ran. kita tak rasa apa. Kan? Kita tak rasa lagi benda-benda macam ni. So orang yang dah melaluinya adalah Faizal. Tapi kita sebagai kawan-kawan ni bagi semangat lah. Agar Faizal tak rasa murung sangat kan. Kita kan ada teknologi. Phone ada. Boleh call bini. Boleh video call anak kan. InsyaAllah. Just boleh berhubung lah. Tak ada masalah untuk rasa apa hal kat sana. Risau kan. Boleh call. Boleh tengok gambar. Okey tak. Macam mana dah kurang ke kan. Tapi awak kat rumah pun kenalah jaga diri juga. Betul tak Ikuan Tengok Ikuan dalam gelap pun dia ada lagi. Betul. Nampak? Sebabnya ini sebab saya suka sangat dengan topik hari ni. Bekerja satu hari ni saya juga kena live. Jadi hari ni juga saya sebenarnya suka dengan pesanan Faizal tu tadi. Walaupun kita nak ke mana-mana, kita kena ingat jangan simply ambil benda ni ringan. Sebab benda ni kita memang tak nampak. Sebab saya rasa selepas sektor-sektor yang ada, yang telah dibuka ni memang betul. Dia bantu balik sektor ekonomi. Tapi dan pada masa yang sama sebenarnya bila sektor buka, kita jangan terleka macam Kiran cakap tadi lah, dekat Langkawi berkumpul, dekat Sungai Pisang berkumpul. Ini macam benda macam COVID ni dah tak ada dah. So lepas tu lagi satu saya suka bila kita sih tahu Faizal ada 2 dos dah. Tapi benda ni bila kita dah ambil 2 dos, kita rasa kita dah kebal lah. Macam tak ada hal lah. COVID kalau kena pun sikit je. Faham tak? Sebenarnya ramai yang lupa diri tau. Ramai juga yang saya dengar dah ada 2 dos. Dah lupa dah. Dia macam dah tak boleh fikir yang 2 dos tetap boleh kena. Bukan KKM kata ataupun vaksin, pembuat vaksin tu kata kalau awak sudah ambil 2 dos, awak tidak akan kena langsung COVID. Tidak boleh langsung. Tidak. Dia kata vaksin ini hanya mengurangkan risiko, mengurangkan serangan COVID dalam badan kita. Bila ada vaksin dia boleh lawan balik dengan COVID tu. So badan kita ada pendinding lah, kuasa Tuhan. Tapi kita berusaha kan, orang cakap kan. So macam Ikuan cakap, macam Fazal cakap, saya pun nak ingatkan dan banyak kali kita ingatkan. Kalau anda ada 2 vaksin sekalipun, jangan lupa diri. Ingat sentiasa kena berhati-hati. Banyak kali cakap kita nak mengingatkan diri kita juga. Sebab apa kita cakap macam ni? Sebab kita sayang anda semua. Kita tak nak. Kita tak nak. Ingat sebabnya benda ni walaupun tak nampak, ingat impact dia, kesan dia terlalu besar. Bukan saja untuk diri kita, malahan mereka-mereka yang kita sayangi, yang ada dekat keliling kita. Itu pesan yang kita nak kena ingat. Ini ada Epit dah komen kat situ, kata semoga Presiden ASFC diberikan kesembuhan segera. Alhamdulillah. Terima kasih Epit. Dan juga kawan-kawan lain tadi ada Abang Ipin, kita pun ada dekat sini. Abang Ipin pun bagi tahu steady Faizal, kuat katanya. Sahabat Faizal, semua. apa-apa yang nak pesan? Apa-apa nak pesan? Ya, memang saya dah jadi apa cakap, memang saya sendiri COVID saya sendiri rasakan memang dah pakai gelang merah ni, memang keluarga saya pun kena, walaupun semua keluarga saya cukup dos 2 lengkap, COVID ada di mana-mana. Baik kita ke mana-mana pun SOP jaga. Yang penting ialah seperti yang saya awal tadi Kiran cakap tadi kan, kalau setakat nak pergi nak jumpa bila dah dibuka, saya tahu ramai yang tak sabar bila lepas negeri ni akan dibuka kan, ke luar negeri apa semua. Itu untuk lawat ibu bapa tu mungkinlah kan, kita dah lama terpendam ke apa dekat jiwa tu, tapi tolong pastikan kita benar-benar sihat,
kita tak bawa virus ke rumah keluarga atau keluarga di sana sihat, kita tidak dapat dijangkiti oleh mereka, dan paling penting sekali ialah untuk yang Bro Kiran cakap tadi, untuk orang cakap untuk happy untuk apa tu kita tangguhkan dululah nafsu kita untuk ni. Sebab apa sekarang ni memang bila saya dah rasa macam mana yang kena, walaupun stage 1 saya kena sesama, ya Allah tak tahu dah. Lepas tu bila kita kena, kita membabitkan keluarga kita, anak, isteri kita, bayangkan macam mana bila kita tak boleh buat apa-apa sedangkan keluarga kita dekat Mat App kan. Kena itulah, tak ada lain, tak ada bukan itu je lah. Saya ni jaga SOP, jaga diri, lindungi keluarga. Okey, terima kasih banyak-banyak Faizal Wahid. Kami di wanitavoice.fm doakan agar awak, keluarga awak, ibu mertua, semualah keluarga sekali diberkati Allah, dilindungi daripada bahaya yang lebih teruk daripada COVID. Semoga tahap 1 atau 2 ni cepat-cepat pulih dan dibebaskan, kembali hidup biasa. Dan kita semua ingat apa yang Faizal pesan, apa yang Ikhwan cakap, apa yang tadi saya pun pesan, Puan Muni, semua tu tak habis lagi kita berat seketika. Jangan lupa diri, walaupun dah 2 vaksin, 2 dos, kita tetap boleh kena COVID. Kembali selepas ini. Kiran Ikhwan Show, wanitavoice.fm. Masih bersama kami di wanitavoice.fm. Anda bersama dengan Kiranto Masero dan juga Mr. Pengacara dan juga Mr. Pengacara late di situ, Ikhwan dan juga Kiran di sini. Hari ini kita ambil topik agak serius pasal COVID. COVID is real. Anda dah dengarkan kisah-kisah benar tadi. Saya harapkan yang dah tengok, yang dah share, kami juga akan share nanti selepas ini di YouTube dan sebagainya. Anda dengarkan cerita sendiri. Semoga ada dapat sedikit muhasabah diri lah. Kalau ada plan nak pergi mana ke, nak buat apa ke, boleh. Tapi always remember, be careful. Prevention is better than cure. Cakap orang putih, tahu? Yes, okay. Itu yang pertama, pesan daripada Kiran. Pesan Ikhwan pula ni saya sarankan kepada anda benda ni sebabnya saya nak kena bagi tahu bahawasanya ramai rakyat Malaysia yang kadang tak tahu yang diorang ni dah ada second dose. Bila mereka ada second dose, mereka kongsikan pula gambar ini di social media. Jadi perkara ini bila dikongsikan gambar tu boleh diguna pakai untuk orang yang tidak suka ataupun anti vaksin. Ini gunakan benda tu untuk edit. Jadi kita ingatkan anda kalau boleh jangan post anda dah full vaccinated dekat social media anda, kerana sijil anda itu adalah hak milik anda sendiri, kerana anda kena tahu ada orang boleh menggunakan sijil tersebut. Ya, dan kepada anti vaksin saya tidak pernah post. Kira tak No comment. Tak, saya tak pernah post benda tu. Daripada awal first dose, second dose saya tak post. Saya cuma ambil gambar saya telah divaksin, yang gambar dekat bot tu kan, yang hello. Yang itu je. Yang sijil-sijil tu tak pernah lah. Memang tak patut pun. Kenapa nak post? Kenapa nak tayang dengan semua orang? Kita bukan tunjuk semua orang. Kita nak pergi kedai, tunjuklah. Nak pergi mall, tunjuklah kan. Yang kau nak tayang dekat Facebook kau lah, dekat WhatsApp group lah, kau dah fully vaccinated, nak buat apa sebenarnya? Semua benda kau nak tunjuk. Pergi solat kau kat masjid, kau nak tunjuk sejadah. Pergi makan kau nak tunjuk, beli rumah kau nak ambil gambar belakang rumah kau. Alhamdulillah konon. Beli kereta besar kau nak ambil gambar depan kereta. Semua benda kau nak tunjuk lah. Sikit-sikit tunjuk sudahlah. Saya tunjuk, saya jual kek, saya jual chicken chop, okey lah kan. Ikhwan nanti dia nak jual makanan, itu kena tunjuk. Tapi yang tak payah tunjuk tu, kita simpan lah. Aduh, korang ni pun. Okey, kita cuba masukkan Najman balik. Abang Najman ni tak ada lepas ni mikrofon. Abang Najman, masuk Abang Najman. Ada, dengar. Assalamualaikum. Bang, okey bang, kita. Dengar tak? Boleh. Halo, Assalamualaikum. Clear. Clear, Alhamdulillah, syukur nikmat. Lama. Okey, Abang Najman. Patutlah. Okey bang, macam ni kita semua dah tahu dah. Saya banyak baca abang punya Facebook, cerita abang kat Facebook, saya follow, kita dalam grup bola pun ada. Memang kita harap doakan abang semoga sihat cepat. Alhamdulillah, bila baca cerita abang Najman, kalau anda tak percaya cakap saya, pergilah ke Facebook Najman Muhammad, anda tengoklah, scroll bawah-bawah balik.
anda tengok apa yang di-update, anda pasti akan rasa takut. Saya memang sebab baca, saya mendoakan agar Abang Najman dilindungi Allah ketika itu supaya selamat. Memang kalau tengok apa yang Abang Najman update Ikhwan, memang menakutkan Abang Najman. Ya, ini benda benar. Saya sendiri boleh rasa apa yang saya cakap ni, sebab bila saya baca, saya rasa macam, apa ni, tolonglah, janganlah kan. Abang Najman, so cerita sikit Abang Najman yang sampai level nak ditidurkan apa semua tu abang. Abang terus cerita level tinggi je bang. Tak payah cerita bila kena. Abang level tinggi tu, level 5 tu abang. Okey. Level 5 bang. Saya masuk ke hospital selepas mengalami sesak nafas, kuarantin 3 hari di rumah. Kak Awo masuk dulu, isteri saya masuk dulu. Lepas tu 3 hari saya kuarantin di rumah. Pagi tu saya rasa lain macam, saya cakap dengan adik, Jah, nama dia Azhar, panggil Jah je. Jah, lo rasa pagi ni dada long lain macam lah Jah. Lo rasa nak pergi ke hospital. Dia kata, tak apa long duduk je kat rumah. Pantau dulu oksigen. Pantau dulu beat jantung, oksigen level tu kan. So oksigen level tu wajib ada sebenarnya kat rumah sekarang ni musim-musim COVID. Pesanan kepada para penonton oksigen level tu. So bila saya petang tu dapat masuk ke hospital, doktor ambil darah, terus buat x-ray dan juga terus buat CT scan. Dan doktor beritahu, sorry Mr. Najman, you are at stage 4. Push. Selepas 3 hari kena jangkitan bila buat PCR tu mustahil. Saya pesan pada penonton, PCR tu amat mustahil untuk kita ketahui CT value kita. Semakin rendah CT value dia, semakin kuat mutant COVID ni nak menjangkitkan satu rumah. Aduh. Semakin dia rendah, semakin dia kuat. Jadi kepada penonton, jangan setakat buat gunakan antigen ILO, jangan. Bila dah dapati positif, dengan segera terus buat PCR dan juga anda kena kurung diri anda, jangan bercampur dengan keluarga. Sebab kita tidak mengetahui berapa level CT value kita untuk keboleh jangkitan kepada keluarga kita. Faham Bila makin rendah, makin kuat dia akan bertindak seisi keluarga. Allah. Jadi Abang Najman, pesanan yang boleh saya tahu tak Abang Najman kena ni macam mana? Daripada mana? Tak tahu jangkitan daripada tempat Kak Awa bertugas dekat kantin. Tak tahu wallahualam, tapi Kak Awa kena dulu masa kita buat PCR tu pada hari Jumaat. Hari Jumaat tu Kak Awa memang saya nak masukkan ke hospital sebab ada masalah gastrik yang teruk kan. Hari tu juga, esoknya hari Sabtu tu kita ketahui semua positif, termasuk anak-anak. Baik. Tak dapat dikesan lah mananya Tapi itulah, lepas tak dapat dikesan. Tapi Abang Najman kena sampai level 5. Saya tengok gambar Abang Najman dekat Facebook memang menakutkan ketika itu. Boleh Abang Najman cerita tak perasaan Abang Najman masa tu? Itu yang orang mungkin tak bila orang tak tahu. Bila saya dah dimasukkan ke dalam ward, doktor dah berikan antibiotik semua sekali. Saya dah gunakan oksigen macam inilah. Oksigen ni lebih kurang dalam, dia tak kuat, lebih kurang dalam 3 liter. 3 liter, 4 liter. So, bila dalam proses untuk antibiotik semua dah dimasukkan, dalam masa 3 hari tu, doktor pakar bius dengan pakar paru-paru dah berada kat sebelah saya. Dia beritahu, Cik Najman, kita orang terpaksa tukar ubat, antibiotik yang lebih kuat. Lepas tu kita masukkan, tambahkan lagi dengan steroid. Ini kenapa doktor? Sebab you are going to stage 5. Sama-sama berdoa, jika ubat ini respons, alhamdulillah, jika tidak dalam masa 2 hari, kami terpaksa tidurkan Cik Najman. Okey, saya soalan bang. Bila stage 5 ni saya sendiri pun ada anak satu pengalaman. Jadi bang, adakah abang ditidurkan terbalik ataupun diterbalikan semula, ada tak itu pengalaman tu? Boleh cerita sikit bang? Okey. Alhamdulillah dalam masa tak sampai 2 hari tu,
ubat mula respon, tapi saya memang kena tidur tiarap. Bayangkanlah saya dah kena mild stroke. Macam mana sebelah kiri saya ni kena mild stroke. Kan? Nurse nak alihkan saya susah sebab saya tak ada daya. Tak ada daya untuk menggerakkan diri saya. Badan lemah. Daripada day one saya kena COVID tu, saya demam selama lebih kurang 12 hari non-stop. Lepas tu pula Allah Ta'ala uji lagi, dah lah demam. Batuk semua tak ada, kiraan ikuan tak ada. Saya hiccup setiap saat, 24 jam sehari. Hiccup sendu. Setiap saat. Non-stop? Non-stop. Sampai doktor pening. Saya kena hiccup selama 12 hari non-stop. Simptom orang berlainan. Masya Allah. Masa tu ingat memang bila doktor dah cakap macam itu je, saya terus cakap, Ya Allah, kalau kau nak tarik nyawa aku, kau tariklah pelan-pelan, Ya Allah. Jangan kau sentak, Ya Allah. Aku ni insan hina, Ya Allah. Aku ni jahat, Ya Allah. Aku ni banyak dosa, Ya Allah. Itu je aku minta. Kau sembuhkanlah, Ya Allah. Kerana kau juga maha penyembuh, Ya Allah. Abang Najman, ubat ni adalah saya ada ternampak posting abang yang abang cerita panjang lebar pengalaman abang dekat hospital sampai abang kata ternampak cahaya putih ataupun ada macam nampak ada yang datang pada abang. Abang sempat borak dengan dia. Yang tu macam mana bang pengalaman? Saya baca tu memang meremang semua, ya Allah. Saya gini kalau tak silap saya, kejadian tu yang saya tulis tu sebenarnya saya terpinga-pinga tau. Kenapa saya boleh menulis dekat dalam Facebook macam gini? Lillahi ta'ala. Okey. Saya cakap, ini mungkin kuasa Allah, wallahu a'lam bisawab. Sebab setahu saya, pada malam yang ke-8, malam yang ke-7, hari ke-7 doktor dah bisik sebelah saya, doktor pakar paru-paru dengan pakar bius. Malam yang ke-8 kalau tak silap, masa tu saya dah terlelap. Saya perasan ada orang masuk. Lepas tu saya nampak cahaya yang silau sangat. Saya tanya, doktor ke? Kan? Dia kata, dia diam. Assalamualaikum, dia beritahu. Waalaikumsalam, doktor ke? Dia diam. Siapa ya? Dia kata, kami tentera kiriman Allah. Allah Akbar. Dia cakap, Allah Akbar cakap kan. Dah hati saya cakap, Ya Allah, malaikat dah sampai nak cabut nyawa aku ni, Ya Allah. Saya cakap macam itu. Lepas tu, saya cakap, kalau benar kau kiriman daripada Allah, kau mengucaplah. Dia mengucap penuh. Kerana syaitan tidak akan mengaku Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Betul. Lepas tu, bila dia mengucap penuh, saya terus diam. Saya cakap, lakukanlah apa saja yang kau nak lakukan. Saya terus tidur. Sadar-sadar, lebih kurang dalam pukul 6 pagi itu nurse datang, ambil tekanan darah semua sekali, ambil bacaan gula semua sekali. Saya rasakan macam seolah-olah ada satu tenaga baru yang Allah berikan pada saya. Allahu Rabbi. Saya rasakan, Ya Allah, kau pinjamkan tenaga, Ya Allah. Allahu Akbar. Saya rasa macam, Ya Allah, aku sebelum tak ada tenaga langsung. Memang tak ada tenaga. Hanya berserah pada Allah je. Kita dah tak ada daya dah. Tapi pada hari yang ke-8, ke-9, Allah Ta'ala berikan tenaga lagi. Ya Allah. Doktor kata, ubat dah respon. Alhamdulillah, dia kata. Ya Allah, saya kata, Ya Allah. Saya tak tahu nak cakap apalah. Allahu Akbar. Tenang bang. Yelah, kita tak rasa apa yang Abang Najman rasa kan. Abang Najman nampak, Abang Najman alaminya sendiri. Kita yang mendengar cerita pun boleh sebab ini pula Abang Najman yang ketika itu dia ke hospital dapat menyaksikan benda kita mungkin tak nampak. Abang Najman seorang je nampak ujian Allah. Tapi Alhamdulillah sekarang Abang Najman dah pun tak ada kat hospital dah, ada kat rumah dah, walaupun masih lagi tengok pakai oksigen dan sebagainya. Abang Najman dah semakin kuat. InsyaAllah semakin pulih lah dari hari ke hari Abang Najman
InsyaAllah, okay, insyaAllah. Bang, aduh, saya itulah. Dia datang 2 kali. Dia datang 2 kali, Kiran. 2 kali, yang 2 kali. Kalau tak silap saya, selepas 2 minggu, hari yang ke-13, satu hari ke-14, dia datang lagi, dia beri salam lagi. Saya dah tahu dah. Kan, saya kata, saya diam je lah. Dia buatlah apa benda kerja dia nak buat. Wallahualam bisawab. Makin lama, setiap hari, saya mendapat tenaga yang akhirnya, doktor kata banyak improvement daripada dada. Setiap hari kena buat x-ray. Banyak improvement. Kuman yang putih tu dah mula berkurangan. Cuma masalah jantung saya lah yang blockage ni. Dan saya bersyukur sangat. Memang Allah Ta'ala berikan tenaga yang luar biasa. Kita jangan orang kata, jangan lupa untuk meminta pada Allah. Kerana dia faham penyembuh. Doa kita termakbul tepat pada masanya. Tidak akan kurang sesaat. Tidak akan terlebih sesaat. Untuk yang kena COVID, khususnya tadi saudara kita siapa nama Faizal. Faizal, ya. Ada tips sebenarnya saya akan berikan nanti insyaAllah. Dan juga pada penonton. Tapi kita jangan orang kata pernah gagal untuk meminta. Sebab Allah memang nak dengar rayuan kita. Allah memang nak dengar kita punya rintihan dia. Rintihan kita pada dia. Masya Allah, Allahu Rabbi. Pengalaman yang tidak boleh dilupakan. Mati hidup semula saya ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ini cerita benar. Ini bukan drama swasta, ini bukan drama pukul 7, ini bukan sandiwara semasa, ini Abang Najman cerita real life story. Ketika Abang Najman dijangkiti COVID, level 5 hampir-hampir ditidurkan, tapi Alhamdulillah berjaya kembali melawan penyakit tersebut. Dan apa yang Abang Najman cakap tadi, kita tak pernah rasa lagi. Saya tak pernah rasa lagi, Ikhwan tak pernah rasa lagi. Jadi kita tak mau rasa macam tu. Kita ambil iktibar, kita sentiasalah berhati-hati. Apa kata kita berat seketika, Ikhwan Kalau kita balik ke segmen terakhir, kita buat masuk semua kita macam tamu sekali Abang Najman, kejap Abang Najman Kita faham. Boleh bang. Thank you bang. Kejap bang. Kejap kita balik kejap lagi. Bagi Abang Najman rehat sekejap. Alright, admin. 5 minutes, 30 seconds. Break. Kira show. Okey, kita masih lagi bersama berdua di sini Ikhwan dalam gelap, saya dalam terang. Gelap dan terang malam ini. Di Mahintah4U.fm. Ya betul. Lupa nak tanya Ikhwan. Dalam kereta tu Wan. Wan, kejap Wan. Dalam kereta tu kat mana sebenarnya? Kat parking rumah ke dekat mana? Kat parking rumah. Sebab kat parking. Bila sampai tadi macam alamak ni dah lambat dah ni nak live ni. Bila macam tak apalah. Live dalam kereta lah kali ni. Nekat lah. Ini kiranya kali pertama saya live menggunakan telefon. Sebab selalunya saya pakai laptop kat rumah. Kan. So okey juga, ada masalah. Betul. Katakan, dan sebenarnya Kiran saya rasa kan macam Abang Najman punya pengalaman tadi tu, dia sebenarnya boleh jadi iktibar pada kita. Yang keduanya saya rasa pengalaman itu saya rasa tak akan dilupakan oleh beliau sendiri. Sebabnya bila saya dengar tadi daripada situ dia bagi salam, dia kata bila dia jawab saya kirim tentera kiriman Allah kan saya. Ya. Tentera Allah tu jadi saya macam Allah Akbar. Saya sendiri pun macam berderau dengar. Saya sejak baca posting tu sampai sekarang saya terbayang-bayang benda tu. Sebab itulah saya nak sangat Abang Najman ada malam ni. Supaya nak dengar daripada cerita, daripada mulut Abang Najman sendiri, apa yang berlaku ketika itu. Saya baca posting pun sampai sekarang saya tak lupa apa yang dia kata dia nampak, apa yang berlaku dia kata pada diri dia ketika berada di hospital. Okey, Ikhwan, kita bawa masuk balik kita punya tetamu-tamu semua hari ni. Abang Najman kita, Puan Muni dan juga Puan Nolia kita. Minta maaf ya Puan Nolia tadi, tunggu kejap. Puan Muni, terima kasih banyak-banyak. Kita sama-sama dengar cerita masing-masing lah. Cerita Puan Nolia, cerita Puan Muni, cerita Abang Najman kita yang semuanya pernah merasa terkena COVID, level-level yang dah kata orang tu level yang tinggi yang boleh mengakibatkan kehilangan nyawa, boleh mengakibatkan masalah kesihatan. Macam Abang Najman nampak mungkin tengah kena long COVID sekarang ni, belum lagi dapat recover sepenuhnya daripada apa yang berlaku Abang Najman Betul.
Puan Muni mute lah. Dengar. Ya, saya. Okey. Alright, sebelum kita penutup Ikhwan, kita ada hadiah sebenarnya kan? Sebelum kita minta kata-kata nasihat daripada Puan Nolia, Puan Muni dan juga Abang Najman kita bagi hadiah dulu lah. Kita bagi hadiah dulu. Ada siapa-siapa ada soalan tak? Tetamuan soalan pun boleh nak bagi, tak ada masalah. Okey, saya bagi soalan pada tengah menonton, tolong jawab soalan saya kalau anda mendengar tadi. Saya nak anda bagi tahu saya di manakah lokasi Abang Najman, di manakah lokasi Puan Nolia dan di manakah lokasi Puan Muni pada malam ini. Mereka berada di 3 lokasi yang berbeza. Siapa tadi dengar? Puan Muni kat mana Puan Najman kat mana Tak silap saya. Abang Najman dekat Johor kan. Betul. Soalan ada 3 kat situ, mana 3 hadiah lah. Boleh. Enjok je. Hari ni hadiah kita sumbangan di Joma. Datuk Dr. Azman Ching bagi hadiah. Kita ada hadiah ni Kuan. Kita ada hadiah gula sihat. Okey, gula sihat tu pengganti gula. Kita titiskan dalam tu aja. Minum tak ada masalah. Lepas tu kita juga ada apa tadi tu? Kejap dah cerita panjang saya pun dah lupa hadiah kita apa dah. Tak payah ikut borak dulu saya cari hadiah. Mana hadiah tadi? Okey. Saya share juga gula tu sebenarnya. Gula ni gula yang ditaja oleh di Joma ni sebenarnya dia bukan stevia. Stevia tu dia memang macam suplemen kan. Tapi macam pengganti gula sihat ni dia sesuai untuk orang kencing manis yang mana kita tahu orang kencing manis ni habit untuk meninggalkan manis ni sukar. Tetapi percaya saya hadiah yang anda dapat ini akan membuatkan anda tersenyum setiap hari kerana gula sihat ni dia titik saja sehari dengan sebotol tu anda boleh guna untuk 3 tahun. Ini saya tak tipu. Alright, hadiah seterusnya kita ada ni di Joma Japanese Apricot. Yang berharga 100 lebih ni satu box ni. Itu pun anda boleh dapat juga. Kita akan bagi anda nanti. Lepas tu hasiat dia, banyak Kuan. Ini untuk mengatasi sembelit. Itu paling penting Lepas tu pula mengurangkan jerawat dan jeragat, melangsingkan badan. Puan Muni gelak suka tu. Puan Nolia pun suka tu. Mengawal fungsi limpa dan perut, mengawal darah tinggi, mengawal kencing manis, kolesterol dan macam-macam lagi. Lagi satu hadiah ketiga kita pada hari ini, kita ada fresh antibacterial face mist. Ini boleh spray kat muka. Ini hasil kajian daripada UiTM dan disahkan oleh SIRIM dan juga SGS, membunuh 99.99% human coronavirus. Jadi 3 hadiah penting. Itu dia, nampak? Puan Nolia dah tunjuk dah. Saya pakai yang ini masa dekat hospital. Dia macam tu saya pakai yang ini masa dekat hospital je Jiran. Masa dekat hospital sentiasa guna. Nasib baiklah ada yang bekalkan masa masuk dalam ward. Okey, itu Puan Nolia yang ketika ini berada di Batu Pahat Johor. Di Puncak Alam Puncak Alam. Puan Muni dekat Batu Pahat, Abang Najman dekat JB. So pandai-pandailah kau jawab soalan tadi. Soalan bocor. Soalan bocor. Dah dapat jawapan dah. Kita nak bagi senang. So siapa jawab cepat dia dapat Come on. Okey Wan, soalan nombor 2. Silakan. Okey, soalan nombor 2. Tempoh COVID yang dialami oleh salah seorang daripada kita, tetamu kita yang ada dekat sini iaitu Puan Muni. Berapa lama? Berapa hari? Tadi dia ada bagi tahu tadi tempoh dia masuk hospital, dia kena COVID tu berapa hari. Tu berapa jumlah kita nak tahu tu jawapan dia. Senang je tadi Jiran. Tak nak bocor ke? Saya suka bocorkan soalan. Berapa lama tadi Puan Muni? Hari ni 24 Abang Najman 26 hari. 26 hari. Abang Najman 26. Sama macam Puan Muni lah. 26 hari. Bocorkan jawapan nampak. Jadi Abang Najman kita bagi hadiah kat Abang Najman dah. So saya Abang Najman 26 hari.
Abang Najman 26 hari di hospital. Sama macam Puan Muni. Jadi soalannya, berapa lamakah Puan Muni berada di hospital ketika beliau dijangkiti COVID? Senang soalan itu. Okey, jawab. 26 hari. Aduh. Okey. Soalan yang ketiga, hadiah kita daripada Dijoma hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Bagi tahu saya, apakah yang Puan Nolia gunakan ketika beliau berada di hospital untuk membuang kuman? Tadi dia dah tunjuk dah. Apakah yang Puan Nolia gunakan ketika berada di hospital untuk membasmi kuman COVID yang berada pada mukanya ataupun di badannya? Cepat jawab soalan. Anda dapat jawab soalan, anda dapat barangan daripada Dijoma. Secara percuma kami akan hantarkan kepada anda. Tu. Admin besarkan sikit. Tu dia. Macam face mist apa? Face antibacterial mist tadi kan? Tak silap saya lah. Tu Pak. Ini bukan kemenyan Jangan ingat kemenyan pula. Bukan kemenyan. Nanti ada kata, Puan Nolia ni bomoh ke? Bukan jampi-jampi yang tak ada baca-baca ke apa. Tak ada. Kalau tak ada dalam itu dia macam ni lah. Dia spray. Dia spray macam tu pula Banyak kegunaan dia, nampak? Alright, itu 3 hadiah kita ada. Terima kasih kepada Dijoma kerana sponsor hadiah kita pada malam ni. Spray tu kita ada 6. Apricot itu kita ada 1 box. Dan juga yang gula sihat tu kita ada 1 botol untuk anda. Gula sihat tu harga RM100 1 botol Ikuan cakap dah boleh guna 3 tahun. Yang apricot itu kita ada harga RM130. Yang mist tadi ni, yang antibacterial mist ni lebih kurang RM30 kot tak saya harga dia kan. Satu botol, satu set tu. So ini semua untuk anda yang bersama dengan kami. Kita cerita pasal COVID, kita bagi anda hadiah-hadiah sihat supaya anda sihat jugalah. Wan. Baik. Terima kasih. Yang penting kepada pihak penaja untuk hadiah-hadiah kita di Joma kerana sudi menaja kita hari ini untuk program kita Kiran dan juga Iqbal, COVID is real. So inilah tamu-tamu kita hari ini. Dan yang pasti Kiran, kita nak dengarkan ucapan-ucapan kan. Yang pasal kita akan umumkan nanti. Kita akan kontak anda, tapi sekarang kita nak dengar pesan istimewa daripada semua tetamu istimewa kita hari ini yang berjuang, yang pernah lalui pengalaman fight dengan COVID. Dan Alhamdulillah kita nampak mereka semakin sihat dan kita doakan sentiasa mereka akan terus sihat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Kiran. Okey, kita persilakan Puan Nolia dulu. Puan Nolia, apa nak pesan kepada penonton kita supaya menjaga kesihatan? Silakan. Saya nak nasihatkan walaupun kita dah ada second dose vaksin, tapi kita tidaklah orang kata kebal daripada penyakit ni. So makna dia berhati-hatilah dan sentiasa bersedia walaupun kita tak nak penyakit tu, tapi kita kena sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan dia. Betul. Dengar tu pesanan daripada Puan Nolia. So terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang banyak membantu saya semasa saya dalam ward dan banyak mendoakan saya dan banyak juga membekalkan saya macam daripada Dijoma semua dia orang bekalkan saya sampai ke dalam ward untuk kita sihat kan. Contoh macam yang ini saya sentiasa makan sampai sekarang. So terima kasih pada Encik Latif dan juga kepada Bio Extreme yang membekalkan saya juga yang ini, yang mana face mist ni memang saya sentiasa guna untuk nak matikan kuman dalam dada, dalam paru-paru kita tu. Itulah saya ucapkan terima kasih itu. Tu dia. Dijoma terima kasih Joma jugalah kerana sponsor kita malam ni untuk hadiah. Alright, seterusnya Puan Muni lah Okey, daripada saya kita kena jaga diri. Jaga SOP, jaga family. Kita jangan lupa COVID tu berada di mana-mana dan juga kita kena pada saya yang utamanya kita jangan sampai ke stage yang tinggi tu, macam saya dah kena stage 5 sebab dah 2 minggu kan. Jadi bila ada simptom tu teruslah buat test. Buat swab test. Sekarang ni dah ada test kit kan. Test Jadi kit, buat jangan kita tunggu sampai kita nak ada kontak rapat ke apa ke baru kita nak pergi buat test, kena buat swab test, jangan.
Jadi pada diri kita sendiri, kalau kita rasa kita dah demam dah, kita batuk COVID ni, saya sampai sekarang lah sebab saya mengalami kan batuk, sebab saya panggil batuk COVID sebab bila batuk tu dia nak keluarkan lendir tu dia macam melekat, kadang setengah jam ni batuk pun lendir tu tak keluar. Saya pernah sekarang ni bila malam ni kadang-kadang saya batuk sampai dekat setengah jam sampai 1 jam sampai anak saya bangun, ibu okey? Itu sebenarnya sampai sekarang ni saya yang doktor pun nasihatkan saya jangan ambil vaksin dulu sebab badan tak cukup kuat lagi. Jadi saya masih mengalami every now and then saya akan batuk malam-malam tu sampai lendir tu dapat dikeluarkan. Jadi jagalah pada saya nasihatkan kalau ada simptom terus buat test. Baru kita tahu kita ada COVID ataupun tidak. Jangan tangguh-tangguh, jangan denial ke apa, buatlah. Jadi satu lagi prihatinlah kalau kita kata COVID ni hanya kesihatan sahaja, tidak ya, sebab sebab kena COVID ni ramai juga orang kehilangan pekerjaan. Jadi dari segi ekonomi, jadi kita kena prihatin dengan orang sekeliling kita. Apa yang kita berlaku ni, ada orang kehilangan pekerjaan, nak bagi anak makan minum susu pun tak ada duit, nak beli pampers, sebab kita nak cakap apa, kita macam you hilang kerja macam tu je tau. Disebabkan oleh kesan ni lah. Jadi kita kena prihatin lah siapa yang kata orang tu tengok sebelah kiri, tengok sebelah tangan kita, kanan, depan, belakang. Semua kita kena tengok mana yang kita boleh bantu, kita bantulah. Yang tu. Dan last kali pada saya, kita ni sebagai seorang Islam, saya ni pengalaman juga sebagai kata orang tu, kita boleh kata diberi peluang kedua. Sebab saya masa di ward tu pernah satu ketika doktor nak cuba masukkan ubat 10 daripada pagi sampai ke petang, tak masuk-masuk. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita kena tawakal atas pertolongan Allah. Kita ni bukan siapa-siapa, hanya dengan pertolongan Allah Allahu Akbar. Kita boleh kita sustain. Jadi janganlah kata aku dah buat 100% sehabis baik, aku sepatutnya sihat. Tidak. Kita tawakal tu sebagai kita penganut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kita kena tawakal 100%. Kita kena usaha 100%, tapi kita kena tawakal pada Allah 100%, dan selepasnya tu kita kena redha apa yang kita dapat. Itu sajalah. InsyaAllah Puan Murni, terima kasih banyak-banyak. Pesan yang sangat penting tu, okey. Ingat, tawakal dan juga redha itu penting dalam hidup. Okey. Abang Najman cakap ada tips juga nak bagi tadi. Abang Najman silakan tips dan juga pesanan Abang Najman kepada yang rakyat Malaysia sekarang ni. Okey. Pertama sekali, kalau anda didapati positif gunakan ujian antigen ILO tu, cepat-cepat buat PCR. Kerana PCR, anda kena pastikan klinik tersebut ada CT value, laporan CT value daripada lab. Makin rendah nombor tu, makin kuatlah mutant tu akan orang kata kebolehjangkitan pada seluruh seisi rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila saja anda dapati positif, kurungkan diri anda, jauhi daripada keluarga, tingkap buka, pastikan kipas tu ditembak keluar tingkap. Kalau ada exhaust fan lagi bagus, buka. Lepas tu, kalau stage 1, stage 2 ni, banyakkan makan buah-buahan. Contoh seperti buah pear, buah lai, buah betik, tembikar susu. Kalau ada kencing manis, jangan makan pisang. Nanti kencing manisnya tinggi. Makan benda-benda, sebab bila you dah tak ada selera nak makan, benda ni menggantikan serat makanan dan juga air yang banyak pada tubuh badan. Macam Faizal tadi, awak jangan rasa gundah, jangan rasa panik. Banyakkan makan buah, Faizal. Kalau awak dah tak ada selera nak makan, banyakkan makan buah. Kadang-kadang air mineral pun, seteguk pun kita tak boleh nak minum kalau tekak doloya. Itu pesan saya. Pesan yang kedua, pada saya, COVID ni yang melanda seluruh dunia ni
banyak iktibar dia. Sebabnya kita sering lupa as a Muslim. Kejap macam Kiran beritahu tadi, masuk masjid ambil gambar sejadah, ambil gambar kereta. Yang utama dia kita kena back to basic. Jangan kita berasa riak, angkuh dan ego dengan rezeki yang Allah beri. Jangan kita berasa takut dengan ujian kerana ujian itu memang terlalu manis. Back to basic, minta doa pada Allah, buangkan rasa ego di dalam hati. Kita kena back to basic. Kita kena minta pada Allah back to basic. Kita sentiasa merintih, kita sentiasa berdoa, semoga Allah Ta'ala mempermudahkan kehidupan kita, memberikan rahmat dan juga memberikan kesihatan yang baik pada kita. Jangan kena COVID. Ya Allah ya Karim, Allahu Rabbi. Amin, amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Abang Najman. Itulah. Jadi pada anda yang menonton sekarang ataupun selepas kami share akan datang, tengok sampai habis. Dengarkan cerita Puan Nolia, Puan Muni dan juga Abang Najman kita. Anda tahulah apa yang berlaku sebenarnya. Terima kasih Abang Najman, terima kasih Puan Nolia, terima kasih juga Puan Muni. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga tiga-tiga kembali sihat dan kuat seperti biasa. Amin. Amin. Allahu Akbar. Okey. Terima kasih Kiran, terima kasih. Terima kasih Abang. Kepada semua kru-kru. Nanti kita borak baca mana kita buat WhatsApp tepi, PM tepi nanti. InsyaAllah. Okey, nampaknya Ikhwan sampai di sini sajalah. Kiran tu di rumah Ikhwan dalam kereta di parking rumah dia. Bersiaran untuk anda. Jadi Ikhwan. Betul. Dan pesan kita Kiran macam tadi kat Puan Muni, Puan Nolia, kita pesan, kita tengok tadi kan, kalau sekarang ni kita memang kalau boleh nak negatif daripada COVID ni Kiran. Tapi kalau kata sekarang ni kita tahu COVID ni memang tak nampak kan, sesiapa pun boleh kena kan. Jadi kalau kata ada di antara rakan-rakan kita, itu yang paling you are kita kena breaking doakan, off, I think, Ikhwan. paling penting. Okay guys, thank you so much. Terima kasih lagi sekali Puan Nolia. Terima kasih Puan Muni. Ya, kisah dengan keluarga daripada kami di Wanita Food FM, Abang Najman. Kisah dengan Kak Awa, kisah dengan family semua. Nanti apa-apa kita WhatsApp tepi ya. Ikhwan, jumpa lagi minggu depan pada anda semua. Hadiah kami akan hantar kepada pemenang untuk soalan bocor tadi yang risau. Kita berat kita malam ini. Kita berjumpa lagi minggu depan seperti biasa hari Rabu jam 9 sampai jam 10 malam ni. Kita bagi Jumaat sebab hari Rabu kita semua ada hal. Tak dapat nak ijaz, tak sempat nak ijaz. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.